Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Fakrul Syakiri bin Wahab. Nombor metrik 05157. InsyaAllah saya akan berkongsi respon-respon orang bukan Islam yang telah disoal sidik, yang mana kami telah bersoal sidik menggunakan kaedah Google Form yang diletakkan soalan-soalan berkaitan tentang pandangan mereka terhadap seruan azan dan juga bacaan ayat suci Al-Quran. Seramai 8 orang responden telah menjawab soalan yang telah diberikan melalui Google Form, dan semuanya telah memberi komitmen dan kerjasama yang baik. Perkara utama iaitu apakah perasaan ataupun pendapat ikhlas tentang mereka, pendapat ikhlas mereka berkaitan dengan perkara yang paling utama, iaitu perasaan mereka terhadap seruan azan dan bacaan ayat suci Al-Quran. 8 orang responden tersebut, iaitu 100% berkata mereka tidak merasakan apa-apa perkara yang aneh ataupun pelik, ataupun tidak menganggap perkara itu sebagai ritual dalam agama Islam. Bahkan mereka mengatakan perkara tersebut merupakan keindahan agama Islam. Yang mana responden ketiga kami telah mengatakan, iaitu saudara Mohana Sumita daripada Keramat, Kuala Lumpur, umur 43 tahun. Beliau berkata itu adalah tanda umat Islam akan pergi sembahyang dan tiada apa-apa perasaan yang aneh ataupun pelik, dan saya akan hormati seruan azan tersebut dan bacaan tersebut. Selain itu, toleransi juga menjadi tanda tanya bagi orang Islam yang bimbang akan kritikan daripada masyarakat bukan Islam. Sekali lagi, Mohana Sumita telah memberikan pendirian beliau bahawa sikap toleransi perlulah wujud di dalam diri, kerana tidak kiralah kita berbilang bangsa ataupun kaum dan juga agama, kesejahteraan negara perlu dibina atas dasar bangsa, agama dan budaya yang pelbagai di Malaysia. Oleh itu, sikap toleransi amat penting di dalam diri kita sebagai rakyat Malaysia. Dan beliau mengatakan agama tidak bersalah, yang bersalah itu adalah manusia sendiri. Ditambah lagi oleh saudara Kamil Raj yang berasal daripada Selangor, berumur 17 dan juga beragama Hindu. Beliau membuat pernyataan bahawa sikap profesional perlu ada di dalam diri sebagai warga negara Malaysia, kerana hal tersebut dapat melatih kita untuk lebih mengenali ataupun memahami agama-agama lain, tidak kiralah agama Islam, agama Hindu ataupun agama Buddha, dan ia dapat menjadikan kita lebih akrab dan lebih memahami, kerana beliau mengatakan agama tidak menjadi penghalang, yang menghalangnya adalah keegoan ataupun sikap sombong manusia itu sendiri. Kemudian, berkaitan isu pembesar suara yang telah dipasang di surau ataupun masjid yang melibatkan seruan azan dan juga bacaan ayat suci Al-Quran. Poh Chin Ling daripada Bayan Lepas, Pulau Pinang, berumur 21 tahun, beragama Buddha, telah memberi komen bahawa pembesar suara yang dipasang di masjid dan juga surau, jika terlalu kuat ia akan mengganggu. Tapi setakat ini tiada apa-apa isu berkaitan perkara tersebut, kerana beliau mengatakan seperti tersebut atas dasar gangguan ataupun bunyi yang mengganggu kesekitaran
di kawasan perumahan ataupun kediaman mereka. Kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan respon-respon yang telah diberikan oleh masyarakat bukan Islam yang telah disoal selidik, mereka merasakan ini perkara yang normal ataupun perkara biasa dalam kehidupan mereka, kerana hal ini bukanlah perkara yang asing bagi mereka dalam kehidupan seharian. Oleh itu, mereka telah dididik ataupun ditanamkan sikap toleransi dan prihatin terhadap agama lain. Setakat itu saja daripada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaim Zal Hasmi bin Muhammad Azriman, nombor metrik 064755, akan menerangkan tentang pengertian syiar. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Poin yang pertama saya, menurut pengetahuan saya, syiar Islam ini merupakan tanda, simbol ataupun slogan Islam yang nampak dari sudut ibadah. Syiar ialah mufrad, jamaknya adalah asyirah ataupun syair, dengan membawa maksud adalah moto, lambang ataupun tanda ataupun slogan. Syiar ini telah menjadi simbol kemuliaan dan kebesaran umat Islam. Baiklah, seterusnya poin yang kedua ialah makna ataupun slogan syiar ini digunakan oleh orang-orang Arab. Syiar dengan makna slogan yang digunakan oleh orang-orang Arab digunakan untuk peperangan dan ketika berpergian. Maksud slogan ini juga dipergunakan oleh Nabi Muhammad SAW dalam beberapa hadis. Misalnya hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi yang maksudnya syiar ataupun slogan orang mukmin pada Siratul Mustaqim adalah Ya Allah, selamatkan. Dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bermaksud syiar slogan kami dalam peperangan adalah matikan. Poin yang ketiga, syiar juga membawa makna tanda-tanda atau tempat melakukan ketaatan kepada Allah SWT. Di dalam Al-Quran juga kata syiar tidak disebutkan. Yang disebutkan adalah padanannya, iaitu syairah dan jamaknya syair. Kata syair Allah dalam Al-Quran pada umumnya diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan syiar-syiar Allah. Ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan syair Allah, iaitu syiar-syiar Allah, ialah di dalam surah Al-Baqarah ayat 158, surah Al-Hajj ayat 32 dan 36, serta surah Al-Ma'idah iaitu di ayat kedua. Baiklah, di poin saya yang terakhir, iaitu poin yang keempat, syiar ini dilakukan untuk kegiatan keislaman. Secara umum yang kita semua dapat simpulkan, syiar Islam ini merupakan tanda, simbol ataupun slogan Islam yang jelas nampak dari sudut ibadah dan dirayakan secara besar-besaran seperti solat, Aidil-Adha, Aidilfitri yang diadakan di lapangan terbuka. Di samping itu juga dilakukan pada kegiatan keislaman yang dilakukan oleh masyarakat Islam seperti perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW dan perayaan Isra' Mi'raj Nabi Muhammad SAW. Sekian itu sajalah yang dapat saya huraikan serba sedikit tentang pengertian syiar. InsyaAllah yang baik itu datang daripada Allah SWT dan yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Slide yang seterusnya akan disambung oleh sahabat saya, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Daniel bin Jamri akan menerangkan tentang pengertian azan. Azan dalam perkataan rumi ialah azan terbitan kata kerja Arab azina. Azina iaitu mendengar atau bang adalah satu lafaz khusus yang diamalkan oleh penganut agama Islam sebagai tanda untuk menyatakan masuknya waktu solat fardu supaya orang-orang mukmin boleh diseru bergesa-gesa berkumpul untuk mengerjakan solat fardu. Dari segi bahasa, azan bermaksud al-ilam iaitu pemberitahuan atau an-nida iaitu seruan. Azan ialah satu gabungan perkataan-perkataan tertentu untuk menandakan waktu solat fardu atau boleh diertikan sebagai pemberitahuan tentang waktu solat. Penandaan ini dibuat dengan melaungkan lafaz-lafaz yang tertentu. Azan juga bererti pemberitahuan atau seruan. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah At-Taubah
ayat 3 yang artinya, dan ini adalah seruan dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ilham Husaini bin Muhammad Naim. Nama Menteri Kuasa 6 4906. Baiklah, seterusnya saya akan meneruskan berkaitan dengan azan ini, iaitu detik-detik melaungkan azan. Baik, tujuan disyariatkan azan ini merupakan untuk memberitahu, iaitu telah masuknya waktu solat, suruh untuk didirikan solat dan menzahirkan syiar Islam di tempat-tempat tersebut. Poin yang pertama, disunatkan melaungkan azan ini iaitu pada beberapa tempat, pada beberapa ketika dan keadaan di luar solat. Antaranya keadaan ketika tidak dapat mengawal perasaan kesedihan, ketika berlakunya kebakaran, berlakunya banjir, dan ketika dirasuk oleh jin. Baik, tanpa melengahkan masa, saya akan kongsikan satu peristiwa di mana contoh peristiwa untuk dilaungkan azan seperti dengan melaungkan azan ini dapat menyelamatkan rumah Bilal daripada banjir lumpur. Kenyataan ini oleh seorang Bilal, iaitu seorang Bilal ini melahirkan rasa syukur apabila laungan azannya itu telah menyelamatkan kediamannya, iaitu di kampung Setul. Beliau ini beranggapan kejadian tersebut ini merupakan sebagai kebesaran Tuhan, iaitu kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala apabila air yang keluar dari dewan tersebut hanya melalui tepi rumahnya sebelum turun ke kawasan lebih rendah dan menuju ke sungai Titihayun. Baik, contoh peristiwa yang kedua yang boleh saya kongsikan, iaitu anggota bomba melaungkan azan sebelum temukan mayat ke-26. Anggota bomba ini, mereka ini mengambil inisiatif dengan melaungkan azan di lokasi pencarian tersebut. Ini merupakan sebagai alternatif untuk memohon urusan pencarian dipermudahkan. Selepas azan dilaungkan pada sekitar pukul 11 pagi, pasukan anggota bomba ini kemudiannya menjumpai mayat bangsa tersebut yang ke-26 ini di sektor B. Baik, kesimpulan yang boleh saya simpulkan daripada peristiwa yang dapat kita pelajari, iaitu kesimpulannya, azan ini bukan hanya santapan halwa telinga saja, hakikatnya lebih dari itu. Di sebalik azan ini tersirat ribuan makna yang memberi makna manfaat sepanjang putaran alam ini. Baik manfaat itu dilahirkan menerusi kata-kata Rasulullah SAW maupun penemuan saintifik semasa yang membuktikan kehebatannya. Pendek kata, mukjizat azan ini tidak pernah basi di telan masa atau adat. Baik, sekian daripada itu saja daripada saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, panduan penting umat Islam. Kitab suci Al-Quran merupakan sebuah kitab teragung yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui malaikat Jibril dan dalam bahasa Arab. Ia mengandungi mukjizat yang tinggi daripada segi lafaz dan juga makna. Al-Quran hendaklah dijadikan sebagai panduan hidup kita agar kita memperoleh petunjuk Allah Subhanahu Wa Taala sekaligus menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang bertakwa. Al-Quran juga adalah hidayah dan petunjuk dalam pelbagai persoalan kehidupan manusia. Ia juga merupakan rahmat dan penyembuh kepada segala jenis penyakit-penyakit di dunia ini bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala telah berfirman di dalam surah Yunus ayat 57 yang bermaksud, wahai umat manusia, sesungguhnya telah datang kepada kamu Al-Quran yang menjadi nasihat, pengajaran dari Tuhan kamu, dan yang menjadi penawar bagi penyakit-penyakit batin yang ada di dalam dada kamu, dan juga menjadi hidayah, petunjuk untuk keselamatan serta membawa rahmat bagi orang-orang yang beriman. Bukan itu sahaja, Al-Quran juga diturunkan oleh Allah Ta'ala untuk umat manusia sebagai nasihat pengajaran untuk memperbaiki akhlak dan amal kita dan sebagai ubat penawar bagi segala penyakit-penyakit batin, juga seperti penyakit kufur, syirik, hasad, dengki, khianat dan lain-lain. Sesungguhnya umat Islam yang terbaik adalah mereka yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran. Hal ini bertepatan dengan hadis daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu
bahawa Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik kamu ialah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Al-Bukhari. Seterusnya, Al-Quran diturunkan bukan hanya untuk dijadikan kitab bacaan dan hafalan semata-mata. Sebaiknya Allah SWT mahukan umat manusia menjalani kehidupan dunia berpandukan dasar dan nilai yang terkandung di dalamnya. Apatah lagi di dalam situasi dunia yang moden hari ini dengan serba teknologi. Al-Quran tidak pernah menyisihkan sebarang isu permasalahan kehidupan manusia, baik isu besar maupun isu yang dianggap remeh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamir bin Osman. Nama matrik saya 065175. Penutup. Natijahnya, apakah pandangan orang bukan Islam terhadap laungan ayat suci Al-Quran dan seruan azan yang dilaungkan di sekelilingi kita? Ialah berkaitan perasaan mereka apabila sering terdengar azan dan bacaan Al-Quran. 100% responden menjawab bahawa mereka tidak sikit merasa apa-apa pun yang pelik. Selain itu, mengenai syiar, ialah syiar di dalam ibadah juga banyak berhubungan dengan manasik haji yang membawa makna tanda-tanda atau tempat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya, azan dan detik-detik dilaungkan ialah azan bukanlah hanya santapan halwa telinga sahaja. Di sebalik azan tersirat ribuan makna yang memberi manfaat sepanjang putaran alam ini. Di samping itu, Al-Quran panduan penting umat Islam. Al-Quran diturunkan bukan hanya semata-mata untuk dijadikan kitab bacaan dan hafalan hanya semata-mata. Sebaliknya, Allah Subhanahu Wa Taala mahukan umat manusia menjalani kehidupan dunia berpandukan dasar dan nilai yang terkandung di dalamnya. Akhir sekali, semoga pandangan ini semua dapat merealisasikan oleh kaum yang beragama Islam dengan secara sempurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.